Assalamualaikum. Cikgu nak bincangkan bentuk soalan kertas 2 bumi sebagai sfera. Rasanya untuk bentuk soalan kertas 1 tak ada masalah kot. InsyaAllah boleh buat. So ini adalah bentuk soalan kertas 2 bahagian B, bumi sebagai sfera. Okey, contoh soalan ni, J 50 darjah selatan, 80 darjah barat. K 50 darjah selatan, 45 darjah timur. L dan M ialah 4 titik di atas permukaan bumi. JL ialah diameter bumi. So nyatakan longitude bagi L. Okey. Kat sini jika awak tak jelas, yang pertama kita akan draw, buat dia punya lukis kedudukan dia. Okey, so kat sini cikgu nak cari bulatan. Okey, ini bulatan. Okey. Jika yang di tengah ni ialah kita panggil garis khatulistiwa. Okey, ini pandangan belakang garis khatulistiwa. Tengah-tengah ni ialah pusat bumi. Pusat bumi. Okey. Apa dimaksudkan dengan JL ialah diameter bumi? Okey, sebelum apa-apa kita akan letak dulu J ni di mana. J terletak di 50 darjah selatan. Okey, katalah ni garis 50 darjah selatan. Ni 50 darjah selatan punya latitude. Okey, dan dia berada pada 80 darjah barat. Okey, kita buat dia punya lengkung. Okey, kata ini adalah 80 darjah barat. Maksudnya dia berada di sini. Ini adalah titik untuk J. Okey. Kemudian K pada 50 darjah selatan juga, tapi dia berada pada 45 darjah timur. Okey, timur belah sini. Okey, katalah ni garisan untuk 45 darjah timur. Jadi dia punya ni duduk kat sini. Ni adalah kedudukan untuk titik K. L dan M ialah 4 titik atas permukaan bumi, tapi kita tahu L kat mana, M kat mana tak tahu. Tapi dia beritahu JL ialah diameter bumi. Okey, JL ialah diameter bumi. J pergi L adalah diameter bumi. Maksudnya dia akan pergi satu garis kat belakang ni, permukaan. Dia akan jadi bulatan agung lah. Bulatan agung. Kat belakang tu. Dan dia adalah diameter. Bila diameter dia mesti lalu tengah pusat. Okey, maksudnya dia punya sudut dekat sini daripada khatulistiwa, sudut kat sini ialah 50 darjah. Maka dia punya kat sini pun sudut dia akan jadi 50 darjah. Jadi dia akan berada pada latitude 50 darjah utara. 50 lah, 50 darjah utara. So, soalan nak longitude. So, kalau dia nak longitude, maksudnya dia nak ini bulatan agung. Okey, dia dah 80 darjah barat. 80 darjah barat, kalau tambah lagi, maksudnya depan ni dia ada garisan meridian Greenwich kan? Okey, dia pergi ke belakang lagi, maksudnya lebih daripada 180. Okey, 180, kita paling besar, jarak dia 180. Sekarang ni dah 80. 80 ni dikira daripada meridian Greenwich. So selebihnya ialah 100 darjah timur. So longitude dekat sini ialah 100 darjah timur. Okey, B. Hitung jarak batu nautika J dari J arah ke timur K. J arah ke timur sebelah kanan. K ke timur K. Diukur sepanjang selarian latitude 50 darjah selatan. Kita nak cari jarak. Okey, so bila nak cari jarak dua titik ni, disebabkan dia berada pada selarian latitude, ingat formula J kecil per J besar sama dengan cos 50.
cos 50. Okey. J kecil ini yang kita nak cari. J besar jarak antara dua bukaan kita panggil apa ni, meridian ni lah, meridian. So 80 tambah 45 kita akan dapat 125. Jadi J sama dengan 125 cos 50. Okey, cos 50. Jadi kita boleh tekan kalkulator. So kita akan dapat jarak dia kat sini 125 darab dengan cos 50. So kita dapat lebih kurang jarak dia ialah 80.348 batu nautika. Okey, ni jawapan untuk B. Untuk C, M terletak ke arah utara J. M terletak ke arah utara J, maksudnya belah atas J. Dan jarak terpendek J ke M diukur pada permukaan bumi ialah 3360 batu nautika. Cari latitude bagi M. Jadi kita dah ada batu nautika dia berapa, kita bahagikan dengan 60. 3360 bahagi dengan 60 sebab kita nak cari dia punya darjah dia berapa. Okey, so 3360 bahagi dengan 60 akan dapat 56 darjah. Okey, 56 darjah. Sebabkan dia bergerak daripada selatan ke utara, dia naik ke utara, sebawah ni ialah 50 darjah selatan. Dia 56 beza dia. Jadi dia dah naik tambah lagi 6, maksudnya latitude dia ialah 6 darjah utara. 56 tolak 50 sama dengan 6 darjah utara. Okey, ni jawapan untuk C. Manakala untuk D, sebuah kapal terbang berlepas dari K. Dari K, dia terbang ke arah J. Okey, jarak kita dah ada tadi ni. Okey, sepanjang selarian latitude sepunya dan kemudian terbang ke utara M. Ke utara ni pula lagi. Hitung jumlah masa diambil bagi keseluruhan perjalanan. Okey, dia terbang dengan 600 knot. Ini adalah laju dia. Okey, so untuk soalan D, formula laju sama dengan jarak bahagi masa. Jarak bahagi masa. Okey. Laju dia 600 knot. Jarak dia lalu, mula-mula dia terbang daripada K ke J. K ke J tadi ni jarak dia ialah 80.348. Tu saya cikgu tak senonoh sikit lah. Nak tambah dengan, dia kata lepas sampai J dia naik pergi ke M. J ke M tadi dia dah bagi kat soalan C iaitu 3360. Ni jumlah jarak dia. Bahagi dengan masa kita nak cari tak tahu. Okay. So dapatlah nanti masa. Maksudnya 80.348 tambah dengan 3360 dapat jumlah jarak. Kita bahagikan dengan laju 600. So dapat 5.74 jam. 5.73 jam. Okey.